Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Seperti mana yang saya sebut tadi, kita masih berada di dalam tajuk dua kalimat yang istimewa dalam Al-Quran kan. Yang pertama ialah kalimat inna, yang kedua ialah kalimat kana. So hari ni kita bahas tentang adik-beradik dia orang ni. So kita fokus pada hari ni adik-beradik dengan inna ini. Sekejap lagi saya tunjukkan pada tuan-tuan diagram yang terdapat adik-beradik inna ni ditulis ya. Tapi walau bagaimanapun secara umumnya inna dengan kana ni ialah kepala dia ataupun kakak sulung dia lah kita boleh kata. So setiap kali tuan-tuan jumpa inna dengan kana, dia mesti nak dua benda, nak subjek dan khabar. Kana pun sama, nak subjek dan khabar. Cuma bab yang berkaitan dengan membariskan subjek dan khabar itu, inna memberi baris atas ataupun pangkat mansub kepada subjek dia dan memberi pangkat marfu' kepada khabar dia. Sedangkan kana pula terbalik, dia bagi pangkat subjek dia marfu' pula. Dia bagi pangkat khabar dia dengan pangkat mansub. Dia terbalik buat pangkat tu. Tapi nak dua-dua benda ni semua dua-dua ni sama. So tuan-tuan, kat mana kita nak jumpa adik-beradik inna ni? Okey, cuba tuan-tuan buka pada tuan-tuan punya helaian yang ke-6. Helaian yang ke-6. Kat sini tuan-tuan tengok. Helaian yang ke-6. Dan helaian ni warna pink lah. Kita ni peringkat yang ketiga tuan-tuan. Kita belum belajar lagi. So hari ni saya cuma nak highlight pada tuan-tuan. So tajuk dia sendi yang mempengaruhi kalimat lain. Okey, sebentar tuan-tuan. Dia ada 3. Tuan-tuan pergi dekat. Okay, tuan-tuan pergi dekat kolom nombor 1 dulu. Haraf yang mempengaruhi kalimat isim saja. So inna dan adik-beradik dia hanya mempengaruhi kalimat isim saja. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi baris kalimat isim itu. Dia nak jadikan isim tu isim yang menjadi isim tu jadi marfu' ke mansub ke majrur ke kan? Isim saja tuan-tuan. So inna dan adik-beradik dia hanya mempengaruhi kalimat isim saja. Ni kita bahas peringkat ketiga. Tuan-tuan jangan risau. Hari ni kalau tuan-tuan tak berapa nak faham pun tak apa, sebab saya cuma nak tunjuk kepada tuan-tuan mana ada adik-beradik si inna ni. Tuan-tuan tengok nombor 2 Kolom yang pertama nombor 2, inna dan yang sebanding dengannya. Inna dan yang sebanding dengannya. Ini belah kanan sekali. Dia kalau tuan-tuan belajar sistem lama, dia kata inna wa akhawatuha. Akhawat ni maknanya adik-beradik perempuan tau. Jadi kalau tuan-tuan nak terjemah secara harfiah, inna dan adik-beradik perempuan dia. Gitu Tapi yang sebenarnya inna dan kalimat-kalimat yang sebanding dengan dia lah. Tugas dia apa? Tugas dia memberi menasabkan subjek. Memberi pangkat mansub kepada subjek. Menasabkan subjek dan memarfu'kan khabar. Memberi pangkat marfu' kepada khabar dia. Ini kan kita dah jelaskan. Memberi ataskan subjek, memberi hadapankan khabar dia. Okey, mana adik-beradik dia ni? Anna, ka'anna, laita, la'alla, lakinna dengan la yang menafikan isim. Okey, anna sesungguhnya juga mandi. Kemudian ka'anna seolah-olah. Katalah kita ambil contoh sesungguhnya Ali gemuk. Anna aliya gemu'u. Ka'anna aliya gemu'u. Sama juga seolah-olah Ali gemuk. Laita dengan la'alla, kita ambil la'alla. La'alla Ali gemuk, mudah-mudahan Ali gemuk. Lakinna, tetapi Ali gemuk. Lakinna aliya gemu'u. La'alla aliya gemu'u. Laita aliya gemu'u kalau adalah. Ka'anna aliya gemu'u, anna aliya gemu'u. Sama La aliya gemu'u. Tidaklah si Ali tu gemuk. Ini la ni yang menafikan isim tuan-tuan. La kan ada 2. Satu dia menafikan, dia ada sebenarnya la nafi ni ada 2. Dia la secara umum ada 2. Satu la nafi, satu la cegah kan. Ni kita tak cerita la cegah tau. Kita cerita la nafi saja. So la nafi ni maknanya tidak atau tiada. Betul ke tidak? Jadi la nafi ni kadang-kadang dia menafikan isim, kadang-kadang dia menafikan fi'il. Ni kalau la yang masuk adik-beradik inna ni hanya yang menafikan isim saja. Tidaklah aliya gemu'u. Ali kan isim kan, so dia menafikan isim. So ni adik-beradik dia kita akan bahas panjang pada peringkat yang ketiga nanti. Belum lagi sampai masanya. Tapi hari ni ada contoh dalam Al-Quran yang kita nak ambil la'alla. Seperti mana yang saya sebut tadi dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-21 muka surat yang ke-4. Okey, kita terus ambil ni tuan-tuan Kita terus ambil apa ni kita panggil? Ayat 21. Mana ayat 21? Okey, ni dia. Okey, saya besarkan sikit. Alright. Saya baca dulu nanti tuan-tuan puan semak. Ini ayat ujung ni. La'allakum tattaqun. Ni kita punya perbahasan tadi. La'allakum tattaquna. Ayat ujung ayat 20. Kejap kita masuk balik. Cuba tuan-tuan tengok. La'allakum tattaquna. So mudah-mudahan kamu bertakwa. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Ada 2 kali kamu sebab kat sini ada dhamir, kat sini ada fi'il kan. Jadi dalam fi'il memang ada ganti nama diri tersembunyi yang wajib kita sebut So la'allakum tattaquna. Mudah-mudahan kamu bertakwa. So subjek kepada la'alla mana? Kum, kamu.
Khabar di mana? Tattaquna, kamu bertakwa. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Cuma la'alla ni dia macam inna, dia memberi pangkat mansub kepada subjek dia. Tapi kum ni kan isim yang ada gelaran dan fungsi. Betul ke tidak? So boleh ke tuan-tuan bubuh koma? La'alla kuma. Mana boleh kan? Ini mabni macam ni. Tattaquna ni pun tuan-tuan tak boleh bagi dia baris hadapan sebab dia fi'il. Dia fi'il mudhari' yang kita cerita. Dia boleh bagi pangkat marfu', mansub dan majrur secara zahir tu, bubuh baris depan, baris atas, baris bawah kalau di isim biasa saja. So fi'il dia ada baris dia tersendiri. Kat sini baris kita tak boleh nak implement tuan-tuan. So la'allakum tattaquna ni cuma kita cari mana subjek dan mana khabar dia saja tuan-tuan. Baik, kita ambil daripada awal ayat, kita bahaskan. Nanti kita ambil salah satu daripada rangkap tu untuk kita bincang tentang pengajian-pengajian kita lah, tentang apa tu teknikal yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, saya baca dulu tuan-tuan puan semak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Okey, rangkap yang pertama. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum, kata Allah. Wahai manusia-manusia, u'budu rabbakum, sembahlah oleh kamu akan Tuhan kamu. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum maknanya wahai manusia-manusia atau wahai sekalian manusia, sembahlah oleh kamu akan Tuhan kamu. Ya. Okey, kenapa kena sembah Tuhan? Allazi khalaqakum, dia yang telah menciptakan kamu, sebab tu kita kena sembah dia. Dia yang telah menciptakan kamu. Kemudian walladzina min qablikum, bukan kamu saja dia cipta, juga orang-orang yang sebelum kamu dia juga yang cipta. Walladzina min qablikum, dan orang-orang yang dari sebelum kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Sembahlah dia. So mudah-mudahan kamu boleh jadi orang yang bertakwa. Okey, cuba tuan-tuan tengok rangkap yang pertama dulu. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum. So ini ialah kalimat seru tuan-tuan. Ini ialah kalimat menyeru, wahai. Wahai. An-nasu ni maknanya manusia-manusia. Ini kalimat isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Ini ialah kalimat isim. So an-nasu ni isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa? Ini ialah isim biasa. Kalau isim biasa dia mabni ke mu'rab, dia mu'rab. Okey, kalau mu'rab cuba tengok pangkat dia. Dia sedang berpangkat marfu' ke mansub ke majrur tuan-tuan? Dia sedang berpangkat marfu'. Betul ke tidak? So ya ni kita tinggalkan tuan-tuan, nanti kita bahas tau. Ya ayuha ni dia ada 3 kalimat sebenarnya kat sini. So di isim ke fi'il ke haraf, dia campur antara haraf dan isim. Nanti kita bahas kemudian tuan-tuan. Ada 2 haraf, ada 1 isim di sini. Sebab tu saya tinggalkan. So kita consider ini sebagai kalimat menyeru saja sudah. So kita tak payah bahaskan satu persatu. Nanti kita bahaskan bila kita fokus tentang kalimat ini nanti. Okey, an-nas dah selesai. U'budu sembah oleh kamu kan. Sembah oleh kamu ni isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Sembah oleh kamu ni isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Sembahlah kamu, pergilah kamu, masuklah kamu, duduklah kamu, berdoalah kamu, solatlah kamu. Ini isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Saya percaya ramai tuan-tuan yang boleh jawab kan. Ini ialah kalimat fi'il. Fi'il apa tuan-tuan? Sembahlah oleh kamu. Fi'il apa? Sembahlah oleh kamu, pergilah oleh kamu, masuklah oleh kamu. Ini fi'il apa tuan-tuan? Fi'il amar, betul ke tidak? Ini ialah fi'il amar, betul kan? Okey, kalau fi'il amar fi'il lah. Apa ganti nama diri dekat dalam ni? Kamu lah. Betul ke tidak? Ada tulis kat sini. Betul kan? Baik, kalau kamu ganti nama diri dekat dalam ni ialah kamu. Kamu ni rujuk pada siapa tuan-tuan? Sembahlah oleh kamu. Wahai sekalian manusia, sembahlah oleh kamu. So kamu ni rujuk pada an-nasu. Ni lah manusia-manusia. Betul ke tidak? Sembahlah oleh kamu, kamu rujuk pada manusia. Cuma soalan saya hari ni tuan-tuan, saya nak tuan-tuan jawab dalam kita punya quiz. U'budu ni dia ada maf'ulun bih ataupun tidak? Dia ada atau tidak maf'ulun bih dia? Sembahlah oleh kamu. Siapa yang nak kena sembah oleh kamu tu? Ada atau tidak? Tuan-tuan tolong beritahu dengan saya. Dan make sure tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kata ada ustaz, ini sekian-sekian, tuan-tuan make sure karakter untuk jadi maf'ulun bih tu kena sesuai. Apa dia karakter dia? Karakter pangkat dia. Dia mesti kena pangkat mansub. Okey tuan-tuan, selesai. Tolong jawab. Nanti kejap lagi kan saya ulang di ujung pertemuan. Nanti saya ulang balik soalan kuis ni. Okey, Rabba maknanya Tuhan ataupun yang memelihara. Inilah kalimat isim. Dia isim biasa. Kalau isim biasa dia mabni ke mu'rab tuan-tuan. Dia mu'rab. So dia mu'rab marfu' ke mansub ke majrur. Tengok ni.
dia murab mansub. Mana tanda mansub dia fathah. Okay, kum dalam masa yang sama ini menjadi mudhaf kepada kum. So kum ini mudhafun ilaih kan. So kum ialah kalimat isim, dia merupakan isim yang ada gelaran dan fungsi. So gelarannya ialah isim dhamir kan. So dia jadi dhamir kepada siapa? Dhamir tu maknanya ganti nama diri tuan-tuan So dia jadi dhamir atau ganti nama diri kepada siapa tuan-tuan? Sembahlah oleh kamu akan Tuhan kamu. Kamu ni rujuk kepada An-Nas tu semula. Tuan-tuan Baik, tolong bagi tahu dengan saya u'budu ini ada atau tidak maf'ulun bih. Kalau ada, mana dia tunjuk dekat saya. So hantar jawapan tuan-tuan ke 010-817-3131. Terima kasih atas perhatian. Nanti kita jumpa di lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.